Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu Sinarian semua. Macam biasa, minggu ni kita bawakan satu topik lagi untuk Borak Medik 2 Sinar Kita Jat. Ya. Sesuai lah dengan bulan Ramadan ni. Ya, sempena dengan bulan Ramadan sekarang ni, sebenarnya kita sajalah nak berborak-borak kan. Bulan Ramadan ni selalu orang tertanya-tanya, ketika puasa boleh ke kita ni nak bersenam? Sebabnya kena jaga kesihatan diri, kena jaga diri. Tapi kan. nampak yang tak banyak yang tak tanya, banyak bersenam je. Ada yang bersenam malam, ada yang bersenam petang sebelum masuk waktu berbuka kan. Jadi hari ni kita bawakanlah pakar kita. Kalau tengok gambar tu bergerak ke tak bergerak tu. Doktor bersama dengan kita sekarang ni. Takut hang lagi. Okey. Kita bersama dengan Dr. Abdul Hadi Hussein, pakar ortopedik KPJ Tawakal KL. Assalamualaikum Doktor. Salam Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Okey Doktor, kita nak bercakap pada bulan Ramadan ni. Sekarang ni ramai yang bertanya sebenarnya, kalau bulan Ramadan je, bulan puasa je, kita ni tak perlu bersenam sebabnya kita akan keletihan, kepenatan. Tapi ada juga sesetengah yang macam dah biasa bersenam, jadi dia dah tak boleh nak duduk diam. Nak dia senam nak juga bersenam juga. Advice doktor lah, nasihat doktor sendiri. Boleh, memang boleh bersenam. Tetapi pada kadar yang kita panggil kadar yang berpatutan. Jangan terlalu ekstrim kan. Sebab bila terlalu ekstrim akan menyebabkan badan kita tak cukup tenaga dan tak cukup, terutamanya tak cukup air di dalam badan. Sebab kita tak boleh nak minum kan. Jadi kalau macam kita bersenam sebenarnya bulan puasa ni doktor, apa antara impact dia yang dibagi kat badan kita doktor Sebab yelah kita tahu kan, pagi tu sebelum subuh kita makan, jadi sampai ke petang tu tak ada makan, mungkin tenaga tu kurang ke ataupun air kurang dan apa-apa lagi bahagian benda-benda yang kurang lah dalam badan tu doktor. Biasanya dalam keadaan normal, biasanya kita akan sedikit kekurangan tenaga lah. Sebab tenaga kita dan tenaga kita dah digunakan sepanjang hari. Jadi dengan keadaan bersenam biasanya ada sedikit kekurangan. Okey, tetapi biasanya selepas beberapa hari badan kita dah boleh adjust dan biasanya kita akan boleh bersenam pada kadar yang agak biasalah. Okey. Yang faktor kedua ialah masalah air. Masalahnya sebab air, biasanya kita memerlukan air bila kita bersenam, kita akan berpeluh dan bergantung pada ke seseorang. Ada yang peluh yang agak banyak dan ada yang peluh agak yang tidak terlalu banyak. Jadi bila pengeluaran peluh tu menyebabkan air di dalam badan kita berkurangan. Jadi kita akan terasa haus dan dahaga dan itu boleh memberi impak pada senaman kita lah. Okey, tapi macam mana pula doktor? Advice doktor sebenarnya pada waktu bila yang lebih bersesuaian? Sepatutnya lepas sahur ke ataupun masa kita dah nak dekat-dekat buka tu, kita dah tahu setengah jam sebelum tu, kita bersenam beria-ria lah sebab kejap lagi boleh minum. Mana satu tu doktor? Okey, dari segi kesihatan tidak ada masalah sama ada nak bersenam selepas sahur ataupun sebelum berbuka. Tetapi impak yang kita perlu lihat ialah bila kita bersenam agak keterlaluan selepas sahur, jadi kita akan kehilangan banyak tenaga dan kita akan kehilangan banyak air. Pagi selepas sahur bersenam biasanya boleh, tetapi disadangkan tidak terlalu berat. Tak terlalu berat. Jadi dari senaman ringan kan, yang mungkin dalam 15 ke 20 minit ataupun mungkin maksimum setengah jam. Tetapi di waktu petang prosesnya agak berlainan sedikit. Of course, yang paling penting selepas bersenam, of course kita bila dah berbuka, jadi pengambilan air itu lebih baik. Tapi mungkin pada bersenam di waktu petang, keadaan agak sedikit kekurangan tenaga lah kan, sebab kita dah menggunakan kebanyakan tenaga kita pada siang hari. Jadi petang dari segi kekurangan tenaga itu boleh kita mungkin bagi setengah orang akan terasa. Bersenam di waktu petang mungkin dalam setengah jam, 1 jam kan, selepas daripada bersenam, insyaAllah dalam 10-15 minit selepas tu kita terus berbuka. Jadi pengambilan air selepas tu dia akan mengambilkan keseimbangan dalam badan kita. Doktor, ada kawan saya doktor, dia macam risau berat naik doktor. Katanya bulan puasa ni bila berbuka macam-macam makan. Jadi dia kata buka tak apa, makan banyak-banyak. Nanti lepas tarawih kita senam bakar balik kalori. Betul ke cara tu sebenarnya doktor? Tak betul. Salah Tak salah. Sebab apa? Sebab apa yang kita ambil kan, sebahagian
bila kita ambil waktu berbuka, sebahagian daripada itu akan disimpan sebagai tenaga ataupun pada setengah-setengah, kalau terlebih sangat dia akan disimpan sebagai lemak. Kan? Bila selepas tarawih kita bersenam, tenaga tu dia akan keluarkan dulu, tapi tenaga yang pertama dikeluarkan adalah daripada badan kita sendiri, yang ada karbohidrat yang ada dalam badan, gula yang ada dalam badan, sebelum bahagian yang lain tu dipecahkan. Jadi maknanya dari segi tu tak bagus lah sebenarnya. Makan banyak-banyak lepas tu bersenam biasanya tidak bagus untuk kesihatan badan. Salah lah konsep tu doktor Salah konsep tu. Doktor, yang terakhir mungkin doktor boleh bagi tips sikit lah untuk mereka yang masih lagi aktif nak bersenam di bulan Ramadan ni doktor. Okey, yang penting sekali hidrasi. Hidrasi yang paling penting. Maknanya pengambilan air yang penting. Dan yang kedua, of course, makanan penting untuk kita dapatkan tenaga supaya kita tidak terlalu penat. Tapi yang paling penting adalah air. Maknanya pengambilan air sekurang-kurangnya 3 liter dalam tempoh masa yang di waktu malam yang kita boleh minum tu, kita perlu maintain yang bahagian tu. Jadi dengan cara itu, bila dia bersenam, badan kita dapat optimumkan keadaan untuk optimumkan keadaan badan bersesuaian dengan jenis senaman yang kita lakukan.